Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Nurul Akid Abdul Razak untuk edisi Buletin Selatan 28 November 2014. Sekitar Perhimpunan Agong UMNO 2014 yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung Akta Hasutan yang akan terus dikekalkan dan diperkuatkan lagi. Katanya akta ini seharusnya dilihat dari sudut yang positif demi kemakmuran negara. Dalam satu kenyataan, Datuk Muhammad Khalid berkata, semua pihak juga perlu sentiasa bersangka baik terhadap pihak berkuasa yang diberi tanggungjawab menguatkuasakan undang-undang berkenaan. Jelasnya, matlamat pengenalan Akta Hasutan ini adalah untuk menjaga keharmonian rakyat berbilang kaum di negara ini. Selain itu, ia juga bertujuan memelihara semua kaum dan bukan hanya sesuatu bangsa sahaja. Sebelum ini, Datuk Seri Najib yang juga Presiden UMNO ketika merasmikan Perhimpunan Agong UMNO 2014 mengumumkan bahawa Akta Hasutan 1948 akan dikekalkan. Selain itu, ia turut akan diperkuatkan dengan memasukkan dua peruntukan khas yang bertujuan melindungi kesucian Islam dan agama lain serta mendakwa mereka yang menghasut agar Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia. Puteri UMNO Johor menggesa kerajaan menubuhkan sebuah bank perumahan bagi membantu golongan wanita muda berpendapatan rendah dan sederhana memiliki kediaman sendiri. Ketua Puteri Bahagian Air Tam Nuriyati Mat Isnin berkata, bank seumpama itu perlu diwujudkan kerana golongan tersebut perlu diberi keutamaan dan dipermudahkan urusan memiliki rumah. Katanya wanita muda berkejaya tidak seharusnya menjadi golongan yang hanya mampu melihat dan tidak mampu membeli projek-projek perumahan. Beliau berkata demikian ketika membahaskan usul ekonomi pada Perhimpunan Agong Puteri UMNO sempena Perhimpunan Agong UMNO 2014 di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Puteri Johor juga menggesa Perbadanan Pembangunan Bandar UDA memainkan peranan lebih aktif membina rumah mampu milik di bandar kerana ia adalah antara matlamat penubuhan agensi kerajaan itu. Selain itu, Puteri UMNO turut menggesa kerajaan menubuhkan Institut Pertanian Wanita Kebangsaan untuk melahirkan graduan berkemahiran dalam bidang pertanian bagi meningkatkan bilangan usahawan tani wanita. Semangat solidariti yang ditekankan Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak dalam ucapan dasar Presiden semalam harus diterjemah dalam fitrah asas parti iaitu memperjuangkan umat Melayu keseluruhannya. Naib Ketua Pemuda UMNO Johor Datuk Khairul Anwar Rahmat berkata, setiap anggota parti harus bersatu padu dan tidak perlu takut memperjuangkan hak Melayu. Dalam mengukuhkan semangat solidariti, Datuk Khairul Anwar yang juga Ketua Pemuda UMNO Keluang mahu parti komponen Barisan Nasional yang lain iaitu MCA dan MIC menghormati keistimewaan kaum Melayu Bumi Putra dengan tidak mempersoalkan hak-hak mereka. Beliau berkata proses peremajaan parti pula harus ditumpukan kepada peremajaan pemikiran dan tindakan dalam kalangan pemimpin UMNO. Keberita tempatan lain. Jumlah penduduk di Johor pada tahun ini dianggarkan seramai 3.07 juta dan daripada jumlah itu seramai 265,671 atau 8.63% adalah warga emas. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, daripada statistik tersebut, Malaysia dijangka menjadi sebuah negara tua atau Age Nation menjelang rancangan Malaysia ke-14 pada tahun 2030. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ismail Karim pada majlis perasmian sambutan Hari Warga Emas dan Hari Kanak-Kanak Peringkat Negeri Johor 2014 di Bandar Seri Alam. Tambahnya, warga emas adalah pembimbing dan sumber inspirasi kepada kanak-kanak yang bakal menerajui negara bagi merealisasikan Malaysia sebagai negara maju. Di Johor, jumlah penduduk pada tahun 2014 dianggarkan 3.07 juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 265,671 atau 8.63% adalah warga emas. Justru Malaysia dijangka menjadi sebuah negara tua menjelang 2030 apabila ramai warga emas masuk dalam kategori ini. Sementara itu, tema dua generasi satu aspirasi yang diangkat pada sambutan kali ini adalah berkonsepkan gabungan dua generasi bagi mengukuhkan kesetiaan serta kepatuhan kepada negara. Tambahnya, negara tidak akan kukuh sekiranya generasi muda khususnya kanak-kanak tidak menghargai keamanan di Malaysia yang selama ini berpaksikan prinsip rukun negara.
Dalam masa sama, jasa dan budi generasi warga emas yang selama ini memperkasakan prinsip rukun negara perlu disanjungi agar kedua-dua generasi saling melengkapi antara satu sama lain. Keprihatinan Kerajaan Negeri melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Johor menganjurkan sambutan Hari Warga Emas dan Hari Kanak-Kanak setiap tahun bertujuan memperkasakan sifat hormat menghormati antara yang muda dengan yang tua. Menurut Timbalan Pengarah 1 JKM Negeri Johor, Datuk Daud Arbah, sambutan berkenaan khusus bagi mengiktiraf dan memberi penghormatan kepada warga emas dan juga kanak-kanak yang berjasa dalam aspek pembangunan negara. Sambutan Hari Warga Emas adalah salah satu aktiviti tahunan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor yang mana dikhususkan untuk memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada warga emas di dalam semua aspek pembangunan negara. Ini menunjukkan keprihatinan Kerajaan Negeri Johor Darul Taksim terhadap kepentingan ikatan kekeluargaan, penjagaan, perlindungan dan kemudahan ke arah kualiti hidup warga emas. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian sambutan Hari Warga Emas dan Hari Kanak-Kanak Peringkat Negeri Johor 2014 di Bandar Seri Alam. Pada majlis tersebut turut disampaikan anugerah tokoh warga emas kepada individu yang telah banyak memberi sumbangan dalam pelbagai bidang, khususnya kebajikan dan sukarelawan. Pengiktirafan diberikan kepada 63 orang warga emas yang terdiri daripada 32 lelaki dan 31 wanita pelbagai kaum dari seluruh daerah di Johor. Lagipun kita buat banyak projek untuk orang tua. Kasihkan dia orang macam orang miskin, kebajikan, kasih hamper, kasih itu makanan, dan juga celebration sebagai bahasa. Bila hari raya pun kita ada kasih hamper kepada orang miskin. Itu yang kita banyak projek-projek kita jalankan. Sebelum itu saya dah libatkan dengan aktiviti sukarela lah. So saya sebagai pengurusi beberapa badan-badan NGOs dan juga mendampingi dengan pejabat kebajikan membantu beberapa masalah-masalah dalam menghadapi oleh masyarakat lah. Bagi sambutan Hari Kanak-Kanak, 2 anugerah khas diberikan iaitu Anugerah Tunas Jaya Gemilang yang dinobatkan kepada 2 individu iaitu lelaki dan wanita atas kecemerlangan mereka dalam kurikulum dan co-kurikulum. Pertama saya berasa berbangga kerana ini saya rasa saya percaya ini rezeki daripada Allah SWT. Dan yang kedua saya berasa bertuah dan berbangga juga sebab saya membawa nama sekolah saya, Sekolah Tun Fatimah, membawa nama ibu bapa saya dan saya rasa ini adalah hadiah buat segala jasa pengorbanan ibu bapa saya, guru saya. Alhamdulillah. Manakala anugerah kedua merupakan anugerah khas kanak-kanak yang diberikan kepada adik Ashfida Nur Rayyan Muhammad Ismadi berusia 4 tahun atas keberanian menyelamatkan ibunya dari menjadi mangsa kebakaran di Mersing pada pagi 8 November lalu. Sementara itu, ibunya Rusni Mat Yasin, guru penolong kanan Seri Pantai ketika ditemui media menceritakan detik cemas itu berlaku begitu pantas yang memusnahkan bahagian dapur dan bilik bacaan rumah teres setingkat terbabit. Dia kata ada api, ada api, ibu ada api, dia kata. Lepas tu saya pun terus bergegas keluar, saya tengok api tu dah marak dah, dah menyambar langsir. Bahagian bilik bacaan. Bilik bacaan tu sebelah bilik bacaan tu tempat parking lah, parking kereta. Jadi dia dah menyambar langsir, menyebabkan api pada langsir tu jatuh pada bumper kereta dah. Jadi saya tak fikir apa, ternampak dengan asap-asap tu, saya tarik dia keluar dan menyelamatkan dirilah. Sekian edisi Buletin Selatan, terus layari kami di www.tvselatan.com.my untuk paparan berita terkini. Salam takzim.